Terus menjengah masuk ke akhbar hari. Saya terkejut sebenarnya. Okey. Sebab ialah pada masa kini kita masih mendengar antara kes-kes jenayah yang mencemaskan. Baru-baru ni apa terjadiannya? Betul. Banyak awak memang berkisahkan tentang jenayah ya, dan ini dikongsikan di harian Metro di muka hadapannya. Satu yang mengejutkan juga di laman media sosial juga diperkatakan berkenaan dengan penemuan mayat yang dipotong 6 di tepi lebuh raya kemudian disumbat di dalam bagasi. Seorang lelaki dibunuh kejam apabila tubuhnya dipotong kepada 6 bahagian dan disumbatkan ke dalam beg pakaian. Mayatnya dibuang di tepi lebuh raya Plus berhampiran Susur, Rawang Selatan, ditemui jam 2 petang semalam. Rentetan berita ini boleh dapatkan di halaman ke-5 pada akhbar hari ini, di mana jasad tersebut dipotong 6 bahagian dan menurut polis pada ketika ini, setakat ini polis mengesyaki mangsa adalah lelaki warga asing berdasarkan siasatan awal yang dilakukan, dan besar kemungkinan mangsa dibunuh di lokasi lain sebelum mayatnya dibawa dan dibuang ke dalam longkang di tepi lebuh raya berkenaan. Dan susulan penemuan mayat itu, sepasukan anggota unit forensik Polis Diraja Malaysia PDRM bergegas ke lokasi untuk menjalankan siasatan lanjut berhubung penemuan tersebut. Ya, semoga siasatan ini berjalan dengan lancar. Dan inilah antara kes jenayah yang menggemparkan dalam minggu ini saja. Baik, kita teruskan dengan paparan di berita harian. Hutang negara cecah 1.5 trilion ringgit. Perdana Menteri kita mengumumkan dan menegaskan hutang negara termasuk liability kini mencecah 1.5 trilion ringgit dan perlu ditangani dengan segera. Namun penganalisis ekonomi berpendapat dibandingkan dengan negara lain, hutang kita tak terlampau tinggi kerana masih separuh daripada Singapura, rendah daripada Indonesia dan hampir sama dengan Thailand, dan tidak menjadikan Malaysia muflis seperti Greece. Tapi ada juga yang perlu kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Termasuk Malaysia boleh melakukan penjimatan sehingga 10 bilion ringgit jika ketirisan dan kebocoran dalam sistem perolehan kerajaan dapat dikawal. Dan inilah dia antara yang perlu kita perincikan. Kerajaan baru pastinya perlu ada taktikal dan strategik yang baru untuk menangani hutang negara yang sangat-sangat tinggi mencecah 1.5 trilion ringgit. Itu membimbangkannya. Dan sikitlah berkaitan dengan sukan esok Malaysia dalam arena hoki antarabangsa akan berdepan dengan New Zealand untuk penentuan sama ada layak ke tidak ke peringkat kalah mati. Ini adalah perlawanan hoki Piala Dunia Lelaki bagi tahun 2023 yang berlangsung di India. Malaysia berdepan dengan New Zealand. Menariknya, Malaysia di ranking ke-10, New Zealand di ranking ke-9 dunia, bertemu satu sama lain. Kita tengok siapa menang, dia akan layak ke peringkat seterusnya. Kita yakin Speedy Tigers mampu untuk menang pada hari esok. Jangan lupa berikan sokongan anda semua. Biar sengit tapi kita harap kita menang juga ya. Membawa nama Malaysia baik.